Hai, apa khabar semua? Sehat ke tidak? Sekarang ni kita dah berada di kehidupan norma baharu dan pastinya kita haruslah mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jaga diri dan juga jaga kebersihan diri kita. Okey, jaga diri maksudnya jaga jarak. Kalau nak keluar tu kena berpada-pada. Baiklah, sekarang ni kita nak ke segmen yang pertama. Untuk episod kali ini kita akan bersama dengan seorang pelakon yang sering menggelar dirinya Abang Jo. Siapakah itu? Tak lain tak bukan Fizo Omar. Baru sahaja berkahwin dan sekarang beliau dah berseri-seri selepas bergelar suami. Jadi nak tahu adakah beliau masih lagi nak aktif dalam dunia lakonan? Jom kita tanya dalam segmen casting. Sering mengumpan peminat dengan senyuman manisnya, pelakon dan pengacara Fizo Omar jadi bualan. Akhir ini, gara-gara memuat naik sekeping fotonya berbaju Melayu putih lengkap bersongkok. Oktober lalu juga, bintang kacak berusia 36 tahun ini mengesahkan dirinya sudah menamatkan zaman dudanya menerusi pernikahan dengan bekas pramugari Fazira Nazri Azrai yang berlangsung di Janda Baik Pahang. Tapi adakah dengan status barunya itu ditambah dengan kesibukannya menguruskan perniagaannya, bermakna anak kelahiran Kota Baru ini bakal mengurangi pembabitannya dalam seni lakon? Pada saya tidak ada perbezaan yang ketara lah berkahwin dan belum berkahwin sebagai seorang selebriti pelakon terutamanya di Malaysia ni, kerana karya-karya di Malaysia ni menitik beratkan tentang isu hukum halal dan haram. Tidak ada sin-sin yang keterlaluan. So pada saya tidak menjadi masalah sekiranya hero tu dah berkahwin, sebab pada saya jalan cerita apa yang di-offer kepada penonton kat Malaysia ni adalah jalan cerita, bukan sin-sin yang tak sepatutnya berlaku macam di luar negara. So kita masih lagi berpegang kepada karya yang membataskan hukum agama. Meraih peminat seni seawal penyertaannya dalam Hero Remaja pada 2007, bekas pemain bola sepak profesional ini memulai langkahnya dalam dunia lakonan menerusi drama Skuad Elite. Memiliki rupa tampan, pemilik nama sebenar Wan Hafizul Wan Omar ini sering diangkat sebagai hero. Cukup menjaga bicara, beliau disenangi sehinggalah Adelia Sofia ditayangkan pada Januari 2020. Jarang membawa watak antagonis, keberkesanan watak Ikram yang dilakonkannya dalam drama rantaian yang diterajui Mira Filza dan Ungku Ismail Aziz itu menyebabkan ada yang membencinya. Saya selalu buat watak hero yang baik, presentable, good looking, you know, those kind of Malay drama punya watak. Dan bila sekali-sekala saya dapat watak antagonis, agak mencabar untuk saya sebab luar daripada kebiasaan saya. Tetapi dari segi impactnya, watak jahat lagi orang ingat sebab dia tak suka. So ada pro and con, perbezaannya sendiri, dan ada kelebihannya, pro and con lah. Sering ditampilkan sebagai hero yang hampir sempurna, beliau yang berdarah kacukan Melayu dan Siam Arab ini mengakui menginginkan watak yang berupaya menyelahkan potensi sebenarnya, seperti peranan Dola Hapa menerusi drama yang menggunakan judul sama pada 2011. Antara drama yang awal-awal penglibatan saya dulu, even until sekarang orang ingat, rasa dah lebih 10 tahun, bila saya terkeluar daripada diri saya, itu watak drama saya Dola Hapak. Saya jadi orang kampung macam orang asli yang hapak, busuk gila kehidupan kampung, tapi ada mesej dia sendiri. And then untuk watak tu saya langsung tak jadi diri saya dari segi percakapan, image, pakaian dia semua. So itu memberi impak besar. Sampai sekarang orang akan ingat Dola Hapak tu. Ditanya apakah ada impian yang ingin dicapainya dalam dunia seni, ini jawapannya. Pada saya bukan soal pencapaian individu sebagai seorang pelakon, tetapi hasrat saya, cita-cita saya nak ubah industri kita ni ke arah kebaikan. Of course, banyak kelemahan dari segi waktu bekerja, kru-kru kita, mereka bekerja kadang-kadang tu lebih 15 jam. Pelakon di set, arrangement. So pada saya benda ni adalah teamwork, di mana untuk kita ke arah profesional, kita ke arah kebaikan, kita kena ubah semua orang, mentaliti, cara bekerja dan semuanya lah. So saya harap dengan usaha kecil saya ni, teguran kepada semua mereka yang terlibat dalam industri hiburan, supaya kita bekerja lebih mengikut profesionalism. Barulah kita akan pergi selangkah ke hadapan lebih maju setanding dengan negara luar. Kita ubah cara kita bekerja, hasil kita pun akan berubah, insya-Allah. Perkahwinan bukanlah satu halangan untuk seorang pelakon. Malah pasangannya itu haruslah saling memahami dan saling bertolak ansur supaya karirnya lebih maju ke hadapan dan menaik lagi kan. Okey, jadi harap lepas ni Abang Jo kita akan dapat lagi watak-watak antagonis
di masa yang akan datang. Okey, sekarang ni kita terbang nun ke Hollywood bersama dengan seorang pelakon yang cukup terkenal dan beliau juga merupakan seorang pemenang 2 trofi di anugerah Golden Globe. Tak lain tak bukan, kita akan bersama dengan Denzel Washington. Stay. Denzel Hayes Washington Jr. atau lebih dikenali dengan Denzel Washington merupakan pelakon, pengarah dan penerbit terkenal di Amerika Syarikat. Lakonan beliau yang hebat dalam setiap buah filem lakonannya telah membuatkan beliau dianggap sebagai bintang filem klasik yang sering menjiwai setiap watak yang beliau bawakan dengan penuh gaya dan karakter yang tersendiri. Pada tahun 2020, The New York Times telah meletakkan beliau sebagai pelakon terhebat abad ke-21. Beliau sering bekerjasama dengan beberapa pengarah seperti Spike Lee, Anthony Fuqua dan Tony Scott. Pemegang ijazah dalam jurusan drama dan kewartawanan dari University Fordham tahun 1977, merupakan pemain bola keranjang dan sering menyertai pertandingan di antara universiti. Selepas tamat pengajian, beliau bekerja sebagai pengarah seni kreatif di Camp Sloan YMCA di Lakeville, Connecticut. Selepas itu, beliau menyambung pelajaran beliau di kampus Lincoln Center dalam bidang lakonan selama 1 tahun. Beliau memulakan kerjaya dalam bidang lakonan pada tahun 1979 dengan persembahan Broadway William Shakespeare's Coriolanus. Kemudian pada tahun 1982 hingga 1988, beliau telah berlakon dalam drama bersiri kedoktoran iaitu St. Elsewhere. Filem pertama lakonan beliau ialah Norman Jewson's A Soldier's Story tahun 1984. Kehebatan lakonannya dalam filem Glory tahun 1989 telah menobatkan beliau memenangi anugerah pertama beliau, anugerah pelakon pembantu lelaki terbaik di Anugerah Akademi. Dalam filem Training Day memegang watak detektif Alonzo Harris, beliau telah memenangi anugerah pelakon lelaki terbaik di Anugerah Akademi tahun 2001. Sepanjang karier beliau dalam bidang lakonan, beliau telah berlakon dalam 52 buah filem. Selepas kejayaan filem box office John Q, beliau mencuba dalam bidang pengarahan dan turut berlakon dalam filem Antoine Fisher dan telah mendapat komen positif. Kemudian beliau mengarah dan turut berlakon dalam drama The Great Debaters. Lakonan hebat beliau dalam filem-filem seperti Out of Time, Man on Fire, The Manchurian Candidate, Inside Man telah mencecah box office dan memberi kejayaan besar dalam kerjaya beliau. Good things happen. Pemenang trofi juri Grand Prix pada anugerah Golden Goblet di pentas berprestij Festival Filem Shanghai ke-24, Barbarian Invasion bakal ditayangkan kepada audiens Singapuranya selepas dipilih sebagai official selection pada Festival Filem Antarabangsa Singapura ke-32 yang berlangsung pada 25 November hingga 5 Disember depan. Dipilih bagi kategori milestone, filem garapan Tan Choi Mui itu merupakan pengiktirafan diberi kepada pembikin yang memberi impak kepada sinema. Juga dipilih mewakili Malaysia ialah filem pendek Sudden Uncertainty dan Posterity, masing-masing karya Firdaus Balam dan Audrey Yeo yang bakal memberikan saingan bagi kategori pertandingan filem pendek Asia Tenggara. Usia bukan penghalang buat pelakon dikagumi Dato' Ahmad Tarmimi Sirega untuk mengembangkan sayapnya ke Indonesia menerusi filem perjalanan pertama yang menampilkannya sebagai teraju utama di bawah pengarahan sutradara berbakat Arif Malin Mudo. Di bawah produksi Mahakarya Pictures dengan kerjasama DIU Pictures, naskah kerjasama Indonesia-Malaysia itu menceritakan perhubungan antara seorang cucu dan datuknya, lakonan 2 generasi iaitu Muzaki Ramdan dan Ahmad Tarmimi. Finas memperkasa penontonan khazanah kandungan negara melalui retrospektif dalam usaha menggerakkan strategi pembangunan kandungan audiovisual dan restorasi. Penayangan dokumentari menerusi program kerjasama Finas bernama ini eksklusif di Bernama TV pada setiap Khamis jam 8.30 malam, diikuti ulangan di YouTube Finas Malaysia pada Jumaat jam 9 malam. Bersiaran secara langsung pada Sabtu jam 9 malam menerusi Facebook Finas Malaysia. Spotlight iaitu sebuah program bual bicara terbitan Finas mengenai isu berkaitan industri seni kreatif kembali untuk membincangkan topik generasi sinema digital malam ini. Dihoskan oleh Awal Asyari, program berdurasi selama sejam dengan tagline tanpa prejudis itu menampilkan panelis studio iaitu penggerak filem independen Amir Muhammad dan penerbit filem dan muzik Fred Chong.
Yang sedihnya, my puteri, wayang kulit semua dah mati tau ketika saya berumur 16 tahun. Dilahirkan pada 10 Jun 1951, merupakan pelakon kanak-kanak Singapura yang terkenal pada era 1960-an ketika zaman kegemilangan filem-filem Melayu. Sejak kecil, Allahyarham Bad Latif sering berulang-alik ke studio Malay Film Production atau MFP. Ibu beliau Allahyarhamah Mariam Baharum merupakan seorang pelakon di MFP. Beliau merupakan anak saudara kepada Allahyarhamah Datin Saadiah. Hampir setiap hari selepas sekolah, Bad Latif menemani Saadiah ke studio. Bad menjadi pembawa beg makeup ibu saudara beliau itu. Pada suatu hari, ketika menemani ibu saudaranya itu pada tahun 1959, pengarah filem Allahyarham Datuk Jamil Sulong menawarkan Bad Latif untuk menjalani uji bakat dan beliau telah lulus. Bad Latif dipilih untuk berlakon dalam filem Batu Belah Batu Bertangkup memegang watak sebagai Pekan pada tahun 1959 yang merupakan filem pertama yang diarahkan oleh Datuk Jamil Sulong. Selepas itu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pula membuka peluang berlakon kepada Bad Latif dan menampilkan beliau dalam filem komedi Nujum Pak Belalang. Kemudian Allahyarham Datuk Jamil Sulong sekali lagi menawarkan Bad Latif berlakon dalam filem Lela Manja. Watak sedih yang dibawa oleh Bad Latif dalam Lela Manja sungguh berkesan dan kerana itu Bad Latif dipilih sebagai pelakon kanak-kanak terbaik di Festival Filem Asia Pasifik ke-5 pada tahun 1960. Bad Latif sekali lagi membuat kejutan dalam Festival Filem Asia Pasifik ke-7 pada tahun 1962 apabila beliau dipilih sebagai pelakon kanak-kanak terbaik melalui lakonan yang cemerlang dalam filem Gerhana. Selepas berlakon dalam filem Singapura di Langgar Todak, Bad Latif tidak berlakon lagi kerana mahu menumpukan perhatian pada persekolahan sehingga ke peringkat O-Level. Pada tahun 1972, beliau membuat penampilan terakhir beliau dalam filem Satu Titik di Garisan arahan Allahyarham M. Amin dan kemudian berhijrah ke Kuala Lumpur. Namun ketika di Kuala Lumpur, beliau tidak lagi terlibat dalam bidang lakonan. Beliau melibatkan diri dalam bidang tarian, penari-penari Bad Latif dan sangat popular di Kuala Lumpur. Pada 3 Mei 2005, beliau telah menghembuskan nafas terakhir ketika beliau berusia 53 tahun ketika bersendirian. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Al-Fatihah. Yang sedihnya, my puteri, wayang kulit semua dah mati tau ketika saya berumur 16 tahun. So, saya tak sempat merasai properly momen menghargai sebuah kesenian daripada tempat saya sebab benda tu dah tak ada. Razai Syam Rashid antara sutradara berbakat yang melahirkan kekaguman pada kesenian yang diangkat dalam karyanya, hatta naskah seram seperti Pusaka yang meraih kutipan lebih RM13 juta apabila ditayangkan pada 2019. Dibesarkan di Kelantan, ironinya, beliau hanya sempat mengenali Dikir Barat, ekoran kekangan terhadap seni semasa zamannya membesar. Lalu, apa yang membangkitkan kesedarannya itu? Apa yang membentuk kesenian saya adalah mak saya sendiri sebenarnya. Sebab masa tu kita kat Kelantan, kita banyak free time kan. Dia tak ada distraction lain. So kita banyak berhubung. Family kita disatukan melalui cerita tau. Mak saya suka dulu tengok first, dia tunjuk Johor. Saya masa tu tak boleh appreciate lah kan. Terlalu heavy untuk saya berumur macam 10 tahun macam tu kan. Tapi mak saya selalu, kita orang tengok movie-movie Sepini Gasing sama-sama. Masa tu tak faham. Seriously, saya tak tahu. My mind is typical tu. Tak adalah macam dia macam hippies ke apa semua. Dia kerani sekolah. Tapi kesenian tu datang daripada diri dia. Sebab dia menulis. Tapi dia menulis untuk diri sendiri. Tak publish apa semua kan. Sebab saya baca dan saya menangis. Pendedahan daripada ayah yang digelarnya sebagai tukang cat yang pakar, akuinya ikut mempengaruhi pembentukan dirinya. Dia ajar I macam mana to use the colour, combination colour yang sesuai. So in a way, my family juga daripada situ. Dan Pak menakan saya pula, Sabri Yunus, as a blood lah sebenarnya. Mungkin setiap keluarga tu ada seni dia. Dia own way. Macam your family, semua kita ni ada kesenian. Because seni ni for me
part of your life. Manusia ni, kita dilahirkan seni, barulah kita jumpa teknologi, berjumpa sains, benda tu kan. It's a basic human being lah sebenarnya for me kan. So kita jangan lupakan kesenian datang daripada diri kita. Kita hidup ni sendiri dah seni je dah sebenarnya. Saya pun berharap supaya government aware lah benda ni. Seni ni satu benda yang penting. Minat terhadap dunia perfilman bagaimanapun menurutnya hanya tercetus seawal usia 16 tahun selepas beliau menonton telefilm Piala Untuk Mama arahan Bernard Chowley. Masa tu saya tak faham lagi kenapa movie ni saya suka. First local product yang saya suka, and dia something yang different daripada orang lain buat. Dia macam masuk ke dalam jiwa saya. Lakonan masa tu Sezi Falak first time berlakon juga. Saya rasa macam dia bercakap tentang diri saya yang berumur 16 tahun, tapi saya tak tahu apa, tak faham apa lagi. And then saya jadi start suka menonton. Saya start tengok movie-movie luar. First saya umur 17 tahun, saya tengok cerita Lock, Stock and Two Smoking Barrel, ada yang dibuat oleh Guy Ritchie. Saya rasa best lah benda ni, filem ni best lah, something yang different lah. Peluang melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya memberi pendedahan yang menguatkan lagi gerak hatinya untuk memilih jalan sebagai anak seni. Actually, I dulu belajar sastra. I belajar menulis. Sebenarnya, internship as a reporter. Tak ada kaitan langsung dengan filem. I internship as a reporter dekat Utusan dulu. 27-28 macam tu. I intern and then diorang offer I untuk kerja. Tapi saya rasa reporter bukan untuk saya. Tak sesuai dengan jiwa saya. And lepas graduate, memang decide untuk jadi film director. Sebab saya masuk Nescafe Kickstart masa tu, dan masuk pencarian program yang talent kan. Jadi saya rasa saya nak jadi film director lah. That's why saya decide untuk melupakan impian mak saya lah jadi reporter. Dia kata rasa reporter ni best, tapi saya rasa tak sesuai dengan saya. So kalau dari sudut penulisan, nak kata 100% sastra tak, tapi ke arah jurnalis. Selaras konsep keluarga Malaysia, pemerkasaan komuniti dalam aspek kawalan kendiri terhadap pematuhan prosedur operasi standard atau SOP bagi mencegah jangkitan COVID-19 dilihat kaedah sesuai bagi membantu kelancaran peralihan negara daripada fasa pandemik kepada endemik. Justru menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa, rangkaian jaringan keluarga Malaysia perlu dibentuk. Melalui temu bual bersama Radio Melaka FM, beliau menjelaskan ia hendaklah membabitkan semua pegawai penerangan di akar umbi bersama pemimpin tempatan termasuk badan bukan kerajaan atau NGO dan institusi pengajian tinggi. Hampir 2 minggu selepas bertarung nyawa di unit rawatan rapi Hospital Selayang akibat dijangkiti COVID-19 tahap 5, dramatis popular 70-an dan 80-an, Fatty Zul menghembuskan nafas terakhirnya pada pagi 18 November lalu. Allahyarhamah berusia 63 tahun. Sering membawa watak antagonis, Allahyarhamah atau nama sebenarnya Fatimah Abdul Rahim mula dikenali menerusi filem malam selain Korban Hari Raya arahan Allahyarham Datuk Ahmad Mahmud. Allahyarhamah juga antara pelakon paling awal membintangi drama kepolisian Datuk Dr. Yusof Haslam seperti Remang-Remang Kota Raya pada tahun 80-an. Allahyarhamah yang mengalami kegagalan fungsi buah pinggang dan paru-paru meninggalkan 2 anak. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya. Al-Fatihah. Tak suka berlakon. Kami dulu sebenarnya tak suka berlakon. Sangat takut untuk berlakon. Bila suruh-suruh kan, apa tu... Terima kasih kerana masih setia lagi bersama dengan saya, Tasha, dalam Cinema #IniCinemaku. Baiklah, kali ini kita nak ke segmen seterusnya, di mana kita akan bersama dengan seorang penerbit wanita yang sering ada kontroversi. Nak tahu siapakah beliau? Jom kita ke segmen Hot Seat. Tadi dia telefon saya. Pada usia melewati 60-an, penerbit dan penulis terkenal Raja Azmi sedang melalui fasa bahagiannya. Bukan semata keasyikan melayari bahtera perkahwinan keduanya dengan pemusing Muhammad Edi Ghazali, tapi juga kerana cinta baharunya, iaitu berlakon.
Menerusi filem sulung terbitannya Black Widow Wajah Ayu garapan pengarah prolifik Yue Haji Saari pada 1994 dan dilakonkan oleh legenda badminton Misbun Sidek yang juga bekas abang iparnya, beliau mengakui cukup takut beraksi di depan kamera walaupun hanya cameo ketika itu. Dia selalu dia kata kalau dia nak buat filem dia sendiri akan muncul dalam cameo filem tu ataupun producer akan muncul. Jadi Yue yang suruh tu. Mula kami masa tu tak suka berlakon. Kami dulu sebenarnya tak suka berlakon. Sangat takut untuk berlakon. Bila suruh-suruh kan. Pengalaman pertama tu jadi cameo je. Sampai nak semput tak boleh nak bernapas tu. Gemar menulis, beliau atau nama sebenarnya Raja Azmi Raja Sulaiman mengangkat pula kisah benar Misbun dan adik-beradiknya dengan menerbitkan komik Anak-Anak Sidek pada 1995. Ini diikuti filem Cinta 200 Ela pada 2001 yang menampilkan Rashid Sidek. Punya personaliti menarik, beliau meraih perhatian pengasas Quasatek Pictures, Mat Nur Kadir yang memujuknya berlakon. Kami sebenarnya didesak oleh Mak Nur Kadir. Mak Nur Kadir orang pertama yang memaksa kami berlakon dalam satu drama. Dia yakin, dia pujuk, dia kata dia buat skrip tu memang dia dah bayangkan watak tu kami, dia kata. You terpaksa juga, macam mana pun. Dia siap datang set, teman kami. Dialog pertama kami adalah Assalamualaikum. Tapi kami tak banyak watak lah. Persona non grata. Dia macam tele kot. Jelas anak jati Kuala Kangsa ini, beliau masih ragu-ragu tentang keupayaannya dalam lakonan sehinggalah dilamar penerbit David Teo. Dia pujuk jugalah. You can. Try. Okey, try. Tengok skrip, banyak juga watak dia. Kan? Lepas tu nasib baiklah ada Katrina Aziz tolong. Banyak dia menolong kami cara-cara untuk berlakon. Dia mengajar, dia bagi kami semangat. Dia hilangkan cara untuk hilangkan nervous. Masa hari pertama, hari kedua tu masih ada lah nervous tu. Bila dah mesra dengan Kak Tin, dia dah bagi kami feel tu. Kita orang berbesan dalam drama tu. Lama-lama seronok sangat. Lepas tu bila tak berlakon jadi rindu nak berlakon. Dan 11 tahun selepas mencipta kontroversi dengan Dalam Botol yang bertema homoseksual dan transseksual, beliau bakal kembali sebagai produser menerusi sebuah naskah seram berjudul Jerangkung Dalam Almari. Ceritanya kisah orang-orang yang berkawan dengan jin, yang buat orang hantar-hantar ilmu hitam menganiaya orang melalui dengan bantuan makhluk-makhluk halus seperti jin ni. Benda ni kami rasa daripada zaman dulu sampai sekarang benda tu ada dalam budaya kita. Agama memang mengatakan jin tu wujud apa semua, kita tahu tu semua, tapi sama ada kita memilih nak berkawan dengan syaitan atau nak berkawan dengan manusia atau nak bersama malaikat, macam itulah. Itulah Jerangkung Dalam Almari. So ada sebahagian watak-watak tu yang memilih untuk berkawan dengan syaitan dan berdendam. Dia isu dendam lah, isu tak puas hati, isu keluarga, waris-waris meninggalkan, pembela-bela, macam tu. Diangkat daripada mitos masyarakat Melayu, filem arahan Syadan Hashim itu dibintangi nama-nama besar, antaranya Dato' Adiputra, Hasnur Rahmat dan Ann Abdullah sebagai tiga beradik yang diganggu makhluk halus. Diorang ni tiga beradik. Diorang tak tahu yang dalam rumah diorang tu ada jerangkung. Jerangkung yang dihantar oleh orang dulu untuk mengganggu mak bapak dia. Akhirnya benda tu terperap dalam rumah tu mengganggu diorang adik-beradik. Yang paling terganggu adalah abang pada Adiputra ni, iaitu Hasnur Rahmat. Paksa duduklah rumah tu, ditemani oleh jerang. Dia tahu ada something, tapi dia tak boleh buat apa. Dia melayan benda tu. Sedikit sebanyak pengalaman daripada pengarah je lah, Syadan Hashim yang tulis juga cerita ni. Lepas tu kita ada Wan Hanifisu sebagai Pak Kiai dia, Pak saudara pada diorang, kawan baik arwah bapa. Pelakon dia dahsyat-dahsyat, insyaAllah. Sebab memang kami cari pelakon-pelakon ni sebab nak membawa watak tu kan. Bila kami baca skrip tu, kami pun mengemang bulu roma buatnya. Tapi bila kita tengok tu, kita jangan kira isu takut tu, isu pengajaran yang kita bawa di sebalik tu. Dari seorang penerbit sekarang ni, kita dah mula selesa dengan kerjaya barunya sebagai seorang pelakon. Ada bakat kita ni. Well, anyway, we wish you all the best dengan filem terbitan baru beliau iaitu Jerangkung Dalam Almari. Pastikan kita sama-sama saksikan, okey? Baiklah, sekarang ni kita dah pun sampai di penghujung rancangan. Tetapi sebelum itu, Tasha nak pesan sekali lagi kepada anda semua, jangan lupa layari ke laman web Finas untuk mengetahui info-info menarik iaitu di www.finas.gov.my dan jangan lupa ke Instagram dan Facebook Finas. Baiklah, sekian saja untuk malam ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang di hari dan waktu yang sama dalam Cinema #IniCinemaku. Bye. Dah sampai masanya.
Sebelum berpisah, kita saksikan sedikit sedutan filem seram Jerangkung Dalam Almari yang dibintangi oleh Dato' Adiputra, Hasnur Rahmat, Sofia Al-Barakbah dan ramai lagi. Bye-bye, jumpa lagi minggu hadapan. Ada mau apa kat situ, Adam? Kahwin pun tak jadi orang. Fikri. Kata tak? Apa niat kau datang sini? Lagi-lagi atau gawat ni? Kalau Fikri tak bawa hal tak lari dari rumah dulu. Kita berhadapan dengan apa sekarang? Dengan apa?